Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid 5 terbilang SMK Luar Bilog 2021. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi sekali untuk sesi PDPR kita. Okey, jadi untuk hari ini kita akan sambung lagi subtopik daripada dalam bab 5. Okay, sebelum ni kita dah tengok tentang 5.1 pengelasan sebatian karbon. Okay, kemudian kita tengok hidrokarbon dan semalam kita dah tengok alkohol. Jadi hari ini kita nak tengok lemak. Okey, 5.4 iaitu lemak. Okey, jom kita mulakan. Okey, jadi standard kandungan kita adalah 5.4 lemak, manakala standard pelajaran kita 5.4.1 menyatukan kandungan lemak. Okey, sekejap ya, cikgu nak ni dulu. Okey, menyatakan kandungan lemak serta sumbernya. Okey, yang kedua kita nak tengok, kita nak membanding beza antara lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okey, kemudian 5.4.3 menjelaskan dengan contoh kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak secara berlebihan terhadap kesihatan. Jadi kita nak tengok tiga standard pembelajaran untuk hari ini. Okey, jadi kelas kita mulakan dengan lemak. Apa yang dikatakan lemak? Lemak ni apa sebenarnya? Okey, lemak ni adalah sejenis sebatian karbon. Okey, kita dah belajar tentang sebatian karbon, unsur yang mengandungi karbon organik. Sebatian karbon organik maksudnya dia mestilah berasal dari benda hidup. Okey, dia adalah sebatian yang berasal daripada benda hidup. Okay, dia punya unsur dia ada tiga. Okay, yang pertama dia ada karbon, kemudian dia ada hidrogen dan juga dia ada oksigen. Okay, kemudian ini adalah contoh lemak. Yang pertama susu. Okay, kemudian kita ada minyak kelapa. Okay, kemudian kita ada kacang. Okay, kacang juga ada kandungan lemak ya. Kemudian kita ada daging dan juga kita ada mentega. Okay, ini adalah contoh-contoh lemak yang ada dalam kehidupan seharian kita. Okay, kalau awak tengok daripada sini, kita ada susu yang berasal daripada haiwan. Okay, kita ada minyak kelapa daripada tumbuhan, kacang daripada tumbuhan, daging daripada haiwan, mentega daripada haiwan. Okay, jadi daripada sini kita tahu yang lemak ni ada yang berasal daripada haiwan dan juga ada yang berasal daripada tumbuhan. Okay, jadi kita teruskan. Okay, lemak wujud dalam dua keadaan iaitu pepejal dan cecair. Okay, ada lemak yang wujud dalam keadaan pepejal dan juga ada lemak yang wujud dalam keadaan cair dalam suhu bilik. Maksudnya awak letak dekat atas meja makan rumah awak, dia ada dalam keadaan pepejal, dia ada dalam keadaan cecair. Okay, lemak yang dalam keadaan pepejal pada suhu bilik lazimnya berasal daripada sumber lemak haiwan. Okay, ingat ya, pepejal pada suhu bilik biasanya dia berasal daripada lemak haiwan. Okay, mana contohnya ayam, lembu, kambing dan ikan. Okay. Seterusnya lemak yang dalam keadaan cecair dikenali sebagai minyak. Okay, minyak lazimnya berasal daripada tumbuhan. Okay, contohnya minyak kelapa sawit, minyak kelapa, minyak kacang soya, minyak jagung. Banyaklah minyak yang ada dekat pasaran sekarang ni kan. Okay, jadi minyak zaitun, minyak-minyak yang berasal daripada tumbuhan, dia berada dalam keadaan cecair. Lemak daripada tumbuhan berada dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Okay. Seterusnya kita tengok. Okay, seperti hidrokarbon, lemak juga dibahagikan kepada dua, iaitu lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okay, sebelum kita belajar hidrokarbon, hidrokarbon ada hidrokarbon tepu, hidrokarbon tak tepu. Lemak juga ada lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okay, kita tengok contoh perbandingan antara lemak tepu dan juga lemak tak tepu. Okay, jadi kita ada lemak tepu, kita ada lemak tak tepu. Okay, persamaan dia, yang pertama sebatian organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Kedua-dua lemak ini mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Okay, kemudian persamaan yang kedua, dia tidak larut dalam air. Kemudian lemak tepu dan lemak tak tepu ni adalah sumber penting asid lemak dalam badan. Okay, badan kita memerlukan asid lemak, jadi kita boleh mendapatkan asid lemak daripada lemak ni lah, kedua-duanya. Okay, kita tengok perbezaan. Okay, yang pertama perbezaan daripada sumber. Okay, sumber lemak tepu dia bersumber daripada haiwan. Okay, kita mendapatkan lemak tepu daripada haiwan. Manakala lemak tak tepu kita boleh dapat daripada tumbuhan.
Okey, kemudian keadaan pada suhu bilik, yang ini yang kita sebut tadi. Lemak tepu dia berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik, manakala lemak tak tepu berada dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Okey, kemudian takat lebur. Okey, lemak tepu takat leburnya tinggi, manakala lemak tak tepu takat leburnya rendah. Okey, sebab itulah dia berada dalam keadaan pepejal pada suhu bilik, sebab takat lebur dia rendah. Okey, kemudian bilangan atom hidrogen dalam molekul lemak tepu dah maksimum. Kita tak boleh masukkan atom hidrogen lagi dah kat dalam lemak tepu. Tetapi untuk lemak tak tepu, bilangan atom hidrogen dia belum maksimum. Okey. Penambahan atom hidrogen ke dalam molekul, okey, lemak tepu tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tadi dia dah maksimum. Okey, hidrogen dia dah maksimum, jadi tak boleh nak tambah. Okey, manakala lemak tak tepu, kita masih lagi boleh tambah atom hidrogen di dalam molekul lemak tu, sebab bilangan hidrogen dia belum maksimum. Okey, ini adalah perbandingan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Tolong ambil perhatian ya. Okey, seterusnya kita nak tengok kesan pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan terhadap kesihatan. Elok ke tidak kita makan lemak? Okay, saya kata lemak ni adalah sumber asid lemak penting untuk badan kita. Okay, tapi kalau kita ambil secara berlebihan, dia akan mendatangkan kesan buruk kepada badan kita. Okay, nampak kalau kita tengok makanan kat atas tu, sedapnya, ada burger, ada ayam goreng, ada kentang, makanan yang sedap-sedap. Okay, tapi adakah ia baik untuk kesihatan kita? Okey, lemak merupakan satu komponen gizi seimbang yang penting dalam pemakanan manusia. Okay, ingat ya, dia penting dalam pemakanan manusia. Tetapi pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan, terutamanya lemak tepu, akan meningkatkan aras kolesterol dalam darah. Okey, yang mana bila kolesterol dalam darah ni terlalu banyak, dia akan menjejaskan kesihatan kita. Okey, kita perlukan tapi dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okay, kalau berlebihan dia akan efek kepada badan kita. Okay, lemak tepu daripada sumber haiwan seperti keju, telur, mentega, daging mempunyai kandungan kolesterol yang tinggi, yang mana kolesterol ni kita tak nak. Okay, kepentingan kolesterol di dalam badan manusia termasuklah pembentukan membran sel badan, sintesis jus empedu dan hormon seks, serta penghasilan vitamin D pada kulit yang terdedah kepada cahaya matahari. Okey, ini adalah kepentingan kolesterol. Okey. Nampak penting kan untuk badan kita? Nampak lemak tu adalah satu bahan yang penting untuk badan kita. Okey. Tetapi yang jadi masalah, bila terlalu banyak, dia akan menyebabkan beberapa masalah. Okay, yang pertama, pembentukan batu karang dan juga dia boleh menyebabkan jaundice. Okay, kolesterol berlebihan dalam darah dapat membentuk batu karang hempedu yang menyekat salur hempedu. Okay, bila terlalu banyak kolesterol, dia akan membentuk batu karang. Okay, jadi bila batu karang ada dalam hempedu, dia akan sekat salur hempedu. Okay, jadi bila salur hempedu yang tersekat, dia akan menyebabkan jaundice. Jaundice ni apa? Kita pernah dengar kan, demam kuning untuk waktu baby kecil, dia akan ada demam kuning. Okay, itu jaundice untuk baby. Okay, kalau untuk orang dewasa, untuk orang besar, kita juga boleh dapatkan jaundice ni. Okay, macam mana boleh dapat? Inilah bila salur hempedu tersekat. Okay. Seterusnya, kesan seterusnya, mendapat kolesterol pada bahagian dalam dinding arteri dan aterosklerosis. Okey, kalau awak tengok dekat sini, okey, yang ini adalah salur darah kita. Okey, ini adalah salur darah kita. Okey, di bahagian dalam ni kita panggil dia lumen. Lumen ni dia punya lubang ni lah, salur darah, tempat darah tu nak bergerak. Okey, ini dalam keadaan yang normal. Okey, ini dalam keadaan yang normal. Okay, apa yang berlaku bila terlalu banyak makan makanan berkolesterol? Kolesterol tu akan termendap di dinding lumen tadi. Okay, jadi menyebabkan dinding lumen tadi akan menjadi menyebabkan saiz lumen ni akan menjadi semakin kecil. Kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen arteri menjadi semakin sempit. Okey, jadi bila lumen arteri sempit, dia akan mengganggu atau menyekat aliran darah dalam keadaan yang dikenali sebagai aterosklerosis. Okey, ingat ini dalam keadaan yang normal. Okey, besar. Okey.
salur darah boleh bergerak dengan lancar. Tapi bila terlalu banyak makanan yang berkolesterol tinggi, kolesterol tu dia akan termendak pada dinding lumen tadi. Bila dinding lumen tadi ada banyak kolesterol yang termendak, dia akan jadi semakin kecil. Jadi bila dia semakin kecil, apa yang berlaku? Aliran darah tu akan terganggu. Okey, jadi bila aliran darah terganggu, ada beberapa masalah akan berlaku. Okey, lumen ni dia boleh jadi, kalau terlalu banyak kolesterol tu dia boleh sampai tersumbat Ni sampai sangat bahaya. Bila tersumbat, salur darah tu dia akan pecah. Darah tak boleh lalu, dia akan pecah. Okey, seterusnya kita tengok arteriosklerosis. Okey, arteriosklerosis boleh menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi, yang mana dia akan menyebabkan stroke. Okey, stroke tu yang mana arteri yang menuju ke otak tersumbat ataupun pecah. Okey, kalau awak boleh tengok yang ini. Okey, ini adalah keadaan arteriosklerosis. Okay, yang mana salur darah tu dia tersumbat. Okey, yang ini. Okey, tengok dia punya kolesterol tu dia akan blok salur darah. Okey, jadi bila dia blok salur darah, darah tak boleh masuk sampai ke otak, dia menyebabkan otak tu tak cukup oksigen. Okey, jadi dia akan menyebabkan stroke. Okey, jadi kemudian boleh juga berlaku serangan jantung yang membawa maut. Okey, jadi ini adalah kesan-kesan daripada arteriosklerosis tadi. Okey. Okey, langkah-langkah untuk mengelakkan masalah kesihatan yang disebabkan oleh kolesterol berlebihan dalam darah. Okey, jadi yang pertama, kita perlu mengurangkan pengambilan lemak tepung dalam pemakanan. Okey, maksudnya kita kena kurangkanlah. Contoh-contoh lemak tepung tadi, burger apa semua itulah, lemak daripada haiwan, makanan-makanan yang mengandungi lemak haiwan. Okey, kita kena kurangkan. Okey, mengambil lemak tak tepu yang dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Okey, macam yang kita kata tadi, kolesterol ni penting dalam darah tadi, dalam badan kita. Okey, banyak fungsi kolesterol tadi. Okey, jadi kita menggantikan kolesterol daripada lemak tepu, kita gantikan dengan lemak tak tepu. Okey, jadi dia dapat merendahkan aras kolesterol dalam darah. Okey, jadi habis 5.4. Okey, habis 5.4. Seterusnya kita nak tengok praktis formatif 5.4 lemak. Okey, macam biasa, salin soalan dalam kertas kajang, soalan dan jawapan yang betul sahaja. Okey, kemudian hantar pada cikgu. Cikgu akan tunggu untuk cikgu semak. Okey, jadi kita tengok soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah benar tentang lemak? Okay, A, sebatian bukan organik. B, unsur-unsur hanya hidrogen dan karbon saja. C, sumber adalah dari haiwan dan tumbuhan. D, sumber adalah tumbuhan saja. Okay, soalan nombor 2, apakah kandungan utama minyak sapi? A, lemak. B, protein. C, pelawas. D, karbohidrat. Okay, soalan nombor 3, rajah menunjukkan kelihatan rentas suatu arteri. Makanan manakah jika diambil secara berlebihan boleh menyebabkan situasi ini? A, buah-buahan. B, mentega. C, sayur-sayuran. D, kacang soya. Ini adalah soalan SPM sebenar. Nampak macam senangnya, tapi ini adalah soalan SPM sebenar. Okay, soalan nombor 4, apakah ciri lemak tak tepu? A, diperoleh daripada haiwan. B, kandungan kolesterol tinggi. C, cecair pada suhu bilik. D, menyebabkan arteri tersumbat. Soalan nombor 5, antara yang berikut yang manakah merupakan contoh lemak tak tepu? A, daging. B, mentega. C, minyak zaitun. Dan D, susu kambing. Okay, kemudian soalan nombor 6, apakah lemak? Soalan nombor 7, namakan satu contoh lemak dan sumbernya. Soalan nombor 8, nyatakan satu persamaan dan satu perbezaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu. Soalan nombor 9, nyatakan 3 masalah kesihatan yang disebabkan oleh pengambilan makanan yang mengandungi lemak berlebihan. Okey, habis tamat untuk hari ini. Jadi cikgu harap awak tolong jawab soalan, kemudian tolong hantar pada cikgu untuk cikgu semak dan rekodkan awak punya PBD. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye. Jangan lupa jawab soalan.